Minta baca surah Al-Fatihah 7 kali, selawat 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca Fatihah tadi ni hadiah Rasulullah SAW dan kepada sekalian guru, dua bapa, dua nenek, orang ada hak kita ada sekalian muslimin muslimat baik laju atau mati. Dan semoga Allah SWT jadikan juga khusus dan juga bagi Allah insyaallah. Alhamdulillah bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa auladillah fi kulli lamatin wa nafasin ala lama wa sahbihi. Muka surat 30 bab yang kedua tu dah. Perenggan paling bawah sekali. Kitab mengenal diri dan wali Allah. Nah, muka surat 33. Tahu dah. Mana sih? Tak ada tu. Ketiga atas kan. Yang tiga. Nana tak ada. Oh, ada. Tak alih. Tak alih tu. Itu tali muka surat 33 kitab mengenal diri dan wali Allah. Muka surat 33 atas kali tajuk ahli nafsu malhamah. Malam ini kita nak tahu apa nafsu malhamah. Ahli nafsu malhamah. Malhamah ni pekat nafsu yang ketiga. Daripada nafsu daripada 7 nafsu manusia. Amarah, lawamah, malhamah. Apabila sifat-sifat yang terkeji yang terdapat di dalam nafsu amarah dan lawamah tadi berjaya dileburkan mengikut cara-cara orang-orang sufi, maka bertukarlah terjuh nafsu yang tak berbau syurga tadi beralih corak menjadi nafsu malhamah. Nafsu malhamah ini ialah nafsu yang disuruh menerima, nafsu yang sudah menerima latihan beberapa proses kesucian dari sifat-sifat hati yang cemar tadi melalui tarekat sufiah. Jadi nafsu malhamah ni nafsu pekat yang ketiga. Dan nafsu ni adalah derjuh mula-mula orang duduk pada peringkat kesucian. Ataupun nafsu malhamah ni dikata nafsu separuh wali. Nafsu malhamah ni jika dia tu 45% ke bawah, maka dia masih lagi duduk derajat awam. Tapi jika 45% ke atas, maka
dia duduk darjah wali ataupun aulia. Tetapi aulia ataupun kualiya pada orang makam nafsu malhamah ni tidak tetap. Sebab dia ada naik turun. Sebab nafsu malhamah ni nafsu dia tu bagi dua. Satu bahagi awam, satu bahagi wali. 45% ke bawah awam dan 45% ke atas tu darjah wali ataupun aulia. Mana darjah orang-orang mula siapa wali. Tapi nafsu ni tidak digelarkan dengan darjah wali kerana masih lagi terdapat saki-baki daripada nafsu-nafsu itu. Sifat-sifat awam. Maka biasanya nafsu malhamah ni orang yang berada duduk pada nafsu malhamah ni dikira orang yang sampai darjah soleh. Maknanya orang duduk pada makom soleh. Sebabnya dia tak tetap. Kalau dia jadi wali pun satu masa tu kalau dia kurang ibadat ataupun sebagainya dia akan jatuh darjah awam. Bila dia jatuh darjah awam dia baik dengan ibadat dia akan naik darjah wali. Jadi darjah mulhamah ni wali TikTok. Kadang-kadang wali, kadang-kadang tidak wali. Atau dikata separuh wali. Nafsu malhamah ni dikatakan dengan separuh wali. Dia lah dikatakan nafsu yang mula-mula ataupun nafsu pertama darjah mula-mula ia masuk ke alam kesucian hati. Alam mana masuk pada alam kesucian hati. Ataupun digelar dengan nafsu manusia. Digelar apa? Nafsu amarah tu nafsu digelar dengan nafsu setan. Amarah. Amarah ni dia terlalu berminat pada berbuat maksiat. Tak kira apa jenis maksiat, dia akan jadi minat tak amarah. Nafsu setan. Atas daripada amarah, lawamah. Lawamah ni nafsu binatang. Nafsu binatang ni dia tidak berminat dengan maksiat, tetapi jika ada maksiat dia tak tertahan hati dia. Tak dapat bersabar. Mana bila ada maksiat tu dia tergoda, cepat tergoda dengan maksiat. Tetapi dia tidak berminat. Adapun nafsu malhamah ni dia tidak tergoda dan dia tidak berminat dengan maksiat, tetapi ada lagi unsur-unsur ke dunia tu sikit sebanyak masih ada lagi dalam diri dia. Jadi kalau dia betul-betul berbuat ibadat, maka dia akan jadi kuat. Dia akan naik darjah soleh dan kewalian. Jika dia malah buat beribadat, dia akan duduk pada darjah awam. Itulah keadaan nafsu malhamah. Nafsu pertengah mana nafsu malhamah ni separuh sebahagian ke bawah awam, 45% ke atas wali. Itu pembagian dia. Jadi di sini siapa-siapa yang sampai sini dikira orang itu masuk darjah soleh. Soleh sebab hati dia tu telah betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi etika pegangan dia tu betul mengikut kena hukum. Cuma ada beberapa kelemahan ataupun dhaif dia tu kerana dia tu baru. Orang yang baru masuk pada darjah kesucian. Dan nafsu malhamah ni lah paling lama ataupun paling lama seseorang wali, paling lama bagi seseorang wali menjalani bermujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu paling lama terperangkap dalam nafsu malhamah. Kerana tadilah sebab nafsu dia tu ada dua sempadan. Satu wali, mana satu ke bawah awal, atas wali. Jadi macam jadi asyik. Mana naik turun. Tak?
Maknanya nafsu dia tu 50%. Maknanya yang paling susah kita nak mujahadah sebab dia ada 2 sifat. Tak. Hak tu dia lama, orang-orang lama sini kadang-kadang 2-30 tahun dia mesin. Hak tu kalau boleh ngaji wa ama wa ke apa tu. Kena wa ama wa pasal ni sini akan guna masa lama 2-30 tahun dah. Kita umur 70. Enggak baru belajar umur 20 dah baru belajar, mati 30 50. Tak. Maknanya alah kata henung 60 nak lepas pun. Jadi kena usaha tu kena banyak. Nafsu mulhamah ini ialah nafsu yang sudah menerima latihan beberapa proses kesucian daripada sifat-sifat hati yang cema tadi melalui tarekat sufiah. Mulhamah ni dia berjaya tu kerana bawa wirid-wirid tarekat ataupun beramal mengikut kaedah-kaedah sufi serta tarekat sehingga dia mencapai kepada nafsu mulhamah. Jalan lain tak ada lagi dah. Dalam masalah mujahadah menyucikan hati ni jalan lain tak ada lagi. Jalan politik ke, jalan apa lah ni, persatuan ke, tak, tak ada lagi. Hanya jalan tarekat sahaja dia berjaya mengatasi segala nafsu untuk kita mencapai kepada derajat kesucian hati seperti nafsu mulhamah. Dan dari kerana kesucian hati itu terbuanglah lintasan-lintasan fikiran-fikiran kotor atau khawatir-khawatir syaitan dan mengambil alih di tempat itu oleh khawatir-khawatir dari malaikat atau daripada Allah yang mana kita namakan ilham firman Allah Ta'ala. Bila hati kita telah suci, khususnya permulaan orang yang siapa pada nafsu mulhamah ni, hati dia tu suci daripada khawatir. Tak ada hati dia tu deki. Tengok orang senang pun dia tak deki. Tengok orang susah pun dia tak hina. Tengok orang pakak besar pun dia tak ada kandak. Tengok orang kaya pun dia tak kena. Hanya dia cara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dia tu hanya dia dengan Tuhan. Hanya bila sebagaimana Tuhan kata fazkuruni azkukum, mengingat aku akan mengingat kamu. Mana bagi mereka-mereka ni bila boleh berzikir tu lebih membahagiakan bagi mereka-mereka daripada dapat harta dunia. Mana kebanyakan orang mulhamah ni dia duduk tu dalam warik. Maknanya warik tu, kedapatan warik tu tersangat banyak. Dan dia katanya sebab nafsu kejahatan-kejahatan seperti anjing, ria, takabur, semua asak deki dan mereka sumak gapo tu tak ada pada hati-hati dia, maka hati dia tu telah suci daripada sifat-sifat tadi. Maka dia tu maknanya mendapat khawatir daripada malaikat dan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dinamakan dengan ilham. Jadi ilmu mereka, mana orang nafsu mulhamah ni ilmu dia tu ilham. Tu kalau kita nak batal dengan ilmu, kalau kita belajar tak sampai. Sebab ilham terus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ilham tu terus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus daripada tu. Walaupun mari orang yang belajar sampai tahap PhD pun kalau berdepan dengan mereka ni tak lagi. Sebab demo ni dia tiga patah hayat tu dia boleh pecah banyak. Kadang-kadang tak masuk akal kita. Kok dia royak, kadang-kadang dia duduk senyap. Sebab seberoyak perkara ilham ni kadang-kadang jadi fitnah, kecuali bagi orang yang suci hati juga. Bagi orang yang mengembara kepada Allah Subhanahu Taala tu boleh royak. Tapi bagi orang zahir ya tak boleh royak sebab perkara ilham ni terus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maknanya orang dia soleh ni ataupun orang dia mulhamah ni, dia tu ilmu dia tu berpunca atau bersumber daripada ilham. Ilham ni sebut dia royak 10 dia faham. Tak. Sebut dia royak 10 dia faham. Kok kita sekata royak so lekat. Tak nak dibahang orang. Tak. Nak bahang orang. Tak bawa. Kawan belajar kita ikan. Belajar kau kita ikan. Tak. Reti tu dok. Kau kan? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man nafsin wa ma sawwaha wa alamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya demi nafsu manusia, nafsu malhamah ni dikirakan nafsu manusia, dan yang menjadikan Allah lalu diilhamkan Allah kepadanya, maknanya sebab dia kembali kepada keadaan normal asal, permulaan normal kita sebagai seorang manusia, mana nafsu malhamah ni, maknanya Tuhan ajarkan pada nafsu malhamah ni dengan ilham. Mengilhamkan Allah kepada mana-mana yang buruk dan mana-mana yang baik. Dia boleh mengenal buruk baik. Walaupun dia tak reti. Dia, bila orang bercara tentang agama, dia boleh tahu salah ataupun tidak. Tapi dia tak reti. Tapi dia boleh rasa salah atau dia rasa dengan hati. Benda tu salah ataupun betul. Tu dia kata. Jika dia tidak berilmu, kalau dia betul berilmu, banyak lagi cabai-cabai pecohel dia. Mana-mana baik, sesungguhnya dapat kemenanganlah orang-orang yang menyuci nafsunya, dan rugilah, celakalah orang-orang yang mengotorkan nafsunya. Lalu tak. Kalau kita menyuci nafsu kita, setiap perangkat kesucian itu Tuhan akan bagi ilmu. Macam-macam. Ni baru ilham ladun ni tinggi lagi. Perangkat ladun ni. Ilham ni, nafsu malhamah ni, dia ada ilham. Di antara sifat-sifat kasar yang timbul daripada benih-benih nafsu malhamah yang baik ini ialah sifat-sifat terpuji bagaimana di bawah. Tak sayangkan harta. Orang nafsu ni tak sayang. Nah, dia tak sayang harta. Yang tak ada kira. Dia tak kalau nak bank ini tak ada. Ada maknanya kalau ada dia cara nak sedekah, nak bagikan. Dia tak sayang. Tak sayangkan harta. Berasa cukup dengan kegunaan harta yang ada, qanaah, berpada dengan apa yang ada. Dia rasa cukup. Maknanya apa yang dia memiliki tu, maknanya dia rasa telah cukup. Kerana dia cukup tu, dia tak deki kau kan. Orang nafsu malhamah dia tak deki kau kan. Pakak besar pun mungkin dah tu hewi. Dia kira tu Tuhan. Pakak besar pun dah tu hewi dia. Kaya pun dah tu hewi. Dia tak nampak kawan tu kaya, dia nampak Tuhan tu bui. Gitu dia tak deki lah kau kan. Orang kaya pun tak deki. Orang kaya dia tak puji, orang miskin dia tak hina. Pakak besar pun dia tak bangga. Nyapu siapa pun dia tak benci. Mana serupa. Selain daripada Allah Ta'ala, bagi dia tak ada nilai. Bahaya tak? Dah gitu. Berasa cukup dengan kurniaan harta yang ada ataupun qanaah ni berpada dengan apa yang ada. Bukan tak secari. Dia cari. Tetapi boleh pun tak apa, tak boleh pun tak apa.
Maknanya rugi dengan untung bagi dia tu sama banyak. Maknanya kalau rugi pun dia tidak duka cita, kalau untung pun dia tidak bahagia. Sebab benda tu hanya makhluk, tidak Tuhan. Sebab dia cari Tuhan. Bila makhluk bagi dia nya sekadar-kadar. Maknanya apa yang Tuhan bagi memadai. Dia tidak berharap kepada makhluk. Sebab kalau boleh banyak pun makhluk tidak boleh memberi berkah. Bahkan kalau banyak itu boleh beban, membebani. No, beban dalam doa amal. Yang ketiganya berilmu laduni atau ilham. Mana laduni dengan ilham lain. Ilham ni ada sebab, laduni tak ada sebab. Ilham ni misalnya kita telah tahu dah satu perkara, cumanya pengetahuan kita satu perkara tu tak luas, cuma ada asas. Tapi bila mari ilham ni dia terbuka seluas-luas dengan apa yang kita telah ada. Maknanya bila kita ada satu jenis ilmu, tapi bila mari tu dalam satu jenis ilmu tu dia berkembang biak sehingga 10 bahagian kita nampak. Sehingga 10 syawal ni daripada ilmu tadi. Tu ilham. Ladun ni dia tak ada asas. Ilmu pun kita tak ada, kita pun tak pernah terfikir, dia tak pernah terletak. Bila Tuhan buka, kita nampak luah. Meliputi. Itu ilham dia lain. Betul. Tapi bagi perekat awal, bagi perekat permulaan ni, kalau dia kata ladoning dengan ilham sama, boleh diterima. Betul pada sebutan, tapi hakikatnya berlain. Boleh diterima. Boleh diterima. Hakikat dia benarnya dia berlain. Muka surat 33. Tengok. Keempat, muka surat 34. Yang keempatnya timbul perasaan merendah diri kepada Allah Ta'ala. Ni dia rasa rendah diri dengan Tuhan. Maknanya dia ibarat ke memang dia rasa. Sebab dia kira dia makhluk. Bila sebut makhluk tak ada gapo, kosong. Walaupun dia orang alim, dia terasa sebab dia Tuhan beri aku ilmu, jadi alim lah. Dia bukan rasa milik dia. Tak. Kalau dia kaya pun, dia tak rasa dia hak Tuhan beri. Dia tak rasa pun dia kaya. Maknanya dia rasa dia rendah diri. Maknanya kalau banding dia dengan setan, dia rasa dia tu hina lah daripada setan lagi. Masalah setan paling tu tu. Kerja antara dia tu. Mana dibandingkan antara sama makhluk ni, mana dia rasa dia tu lebih hina daripada setan lagi. Walaupun nyata setan tu hal anak. Atau antara dia dengan dia kira tu antara dia dengan tu. Antara aku dengan dia, aku lelaki. Dia kira gitu. Mana setan tu setan tak ada lagi tu dia. Aku masalah. Dia kira gitu. Maknanya dia kira maknanya dia rasa tu dia tu makhluk yang paling hina. Lagi tu. Dia rasa dia tu makhluk yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun dia panggil tawadhu. Tawadhu. Nah, kita tawadhu juga. Nah, tawadhu lagu kucing ya. Depan tu mau you. Nah, tang tu tak ada ni. Apa tengok lepas saji tu, nak buka saji ke tawadhu. Tu tawadhu kita. Ataupun mereka ni dia rasa tawadhu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia merasai dia tu adalah makhluk ya paling hina. Jika dibandingkan antara makhluk-makhluk, dia tu makhluk paling hina. Dia rasa gitu. Nasihat pun dia rasa dia hina lagi. Dia panggil tawadhu. Ya.
Kita boleh-boleh masjid pun tak mudah dah berani. Tak. Macam gitu, muka macam memodok, duk alih-alih ke dunia tak. Alah tu naik masjid. Boleh naik masjid juga. Hebat segala. Tak. Hebat. Pasal sana sebab tak ada sifat tawaduk. Ke mana? Sebab tak ada sifat tawaduk. Tapi bagi mereka, bagi orang nafsu Muhammad ni, maknanya dia merasai diri dia tu makhluk yang paling hina. Tak? Taubat yang benar ataupun hakiki. Maknanya tu setiap benda tu dia mudah rasa bersalah di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ni tak putus-putus daripada bertaubat. Maknanya dia taubat dia tu tidak pada perkara zahir saja, perkara batin pun dia taubat juga. Salah hati dia kata tak molek kat orang pun dia taubat. Taubat ya hakiki. Maknanya dia boleh baca kedua hati dia tu. Berbanding pada makhluk. Kadang-kadang keluar kata-kata dia tak elok pada hati dia tu. Maknanya dia cepat-cepat bertaubat. Walaupun orang tak dengar, Tuhan dengar. Masalah ni masalah antara kita dengan Tuhan. Masalah antara kita dengan Tuhan. Maknanya taubat hakiki ni sebab dia kena hukum fiqh pun dia kena. Masalah-masalah dia fiqh pun dia sentiasa bertaubat. Mana masalah zahir? Masalah batin, etika, mengikut kaedah usuluddin pun dia pun kena hukum Mana banyak juga masalah-masalah dari usuluddin dalam kehidupan sehari-hari khususnya bab etika, qada-qada apa mana. Jika dia terasa dia hanyut, maka dia cepat-cepat bertaubat. Begitu juga dia mengerti dalam masalah tasawuf, hukum tasawuf pula lagi dalam. Dalam perjalanan hati tu maknanya dia sentiasa bertaubat di atas kesalahan-kesalahan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya zahir pada Islam, etika pada iman dan ihsan pada tasawuf. Maknanya dia sentiasa bertaubat pada tiga-tiga hukum tu. Maknanya dia kata taubat hakiki tu dia bertaubat pada tiga jenis syarat tadi. Ketiga-tiga tu syarat tu hebat, hukum itu hebat tapi mengenal hukum tu dia kena. Tak dia boleh taubat apa kita ni tak kena. Tak. Bila tak kena pakai sodok. Asal serang molek betul sodok. Tak. Kita ni tu lepas sodok. Tak. Ikut ada depan sodok sama. Dan sobat yang hakiki. Sobat yang hakiki. Biasa orang siapa nafsu malhamah itu malhamah ni ujian tu bermula ujian tu besar ujian tu besar. Ujian tu besar. Tapi bagi mereka kalau duk kita enggak. Tapi bagi mereka ni dia sengih. Ujian tu besar pun dia tengok. Sebab dia tengok daripada Tuhan. Lepas tu uji tu mana dia kena masalah musibah yang besar ataupun yang berat. Dia tengok, dia kata dia perhati molek. Dia tanyalah, apa Tuhan buat macam ni? Rahsia gapo? Rahsia gapo tu. Dia nak tengok rahsia di sebalik setiap bala ataupun musibah ya Tuhan capuk kepada dia. Kalau kita tengok bala kat bala apa kau bui. Tak. Dia tengok Tuhan tu kau bui. Dia maknanya dia tahu dah. Ada benda kalau yang terlebih baik Tuhan nak bui di sebalik kau bui. Tak. Contohnya tak. Dua kerja dah. Tak 5 tahun lagi kau mana. Rahsia dia tu. Tak kira bila nak dua kerja apa 2 tahun. 2 tahun 2 kerja sekali 4 tahun sekali tak. Kena pilih raya tu. Kena pilih raya. Untuk benda barisan sama. Ni tak hati barisan tak. Kau kan? Pakai bagi-bagi. Nak PBF jujur apa? PBF mana? PBS apa? Selawat tahu apa penting 114 ada
saing dia. Oh, jujur. Hopah pun ada retek. No. Kerja itu jadi lain lah. Kau latih dulu. Latih dah sekali tak. Tak jadi apa. Kau buat ni kerja baru ni tak tahu lah. Kau kuat lagi. Kau tak ada. Nak kau ada. Kita je tengok je rakyat ni. Bagai sorok je lah. Tak? Sabar yang hakiki. Sabar yang hakiki. Dia betul-betul sabar ke ni. Malam bersama bala pun dia relax. Sebab dia tahu dah. Bala mari macam tu dia kira macam tu nak gorang dia. Kalau kita bala, dia tu nak gorang. Sebab Tuhan ni dia berbuat sesuatu adalah perkara yang terlebih baik bagi hamba dia. Jadi Tuhan tak buat COVID tu kan Tuhan nak buat perkara yang terlebih baik. Jadi kita tengok di balik COVID ni apa perkara yang terlebih baik. Amun tengoknya Allah ni kerja 2 kali dah baru 2 tahun. Tak. 2 tahun lagi mesti dah balik sekali lagi kerja pun tak. Tak. Boleh 2-3 kerja tu baru ngoni sekali. Dah nak ngoni pakai takut COVID belakang. Tak. Biarlah. Dia naik kerja lagi tu. Maknanya boleh pakat rasa belakang. Mana wakil ayat tu boleh pakat berasa jadi boleh jadi ahli parlimen. Lepas tu kat setengah tu pakat jadi menteri tak. Orang tu bawa lagu ni, hak tu bawa lagu ni. Nak igap pun mudah je kerja tak letak ni. Tak. Dia tak boleh konspirasi. Pakai berigak tadi. Dia ketujuh tahan menanggung kesusahan. Susah tahu mana biasa orang nafsu ni dia tak minta tolong, tak apa minta tolong orang. Dia wadah, dia susah tapi dia buat supaya tak ada masalah. Maknanya kalau kita tengok tu sendiri sama, dia susah. Kalau maknanya hak dia kesusahan dia duk kita tu kan. Penipal lah pada. Maka dia relax. Sebabnya dia tahan dengan Tuhan. Mari susah dia sakut Tuhan. Maknanya dia kata aku memberikan aku susah atau bala, maka aku kembalikan susah dan bala ni padamu balik sebab aku tak boleh tanggung. Ada gitu. Dah Tuhan beri kembalikan kepada Tuhan. Tak. Ni tak kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un masa mati. Oh dan semua innalillahi wa inna ilaihi raji'un segala galau. Start daripada awal kejadian sampai selama-lamanya semua tu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak mati. Engkau tu lepas kita jaga tu sunat baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak innalillahi wa inna ilaihi raji'un memanglah sunat baca kau mati. Masalahnya benar tu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya perjalanan qada kepada Tuhan, dia kembali kepada Tuhan. Mana manusia ni kosong, tak ada apa. Kita ni kosong. Pedang ke ni. Ataupun sepuluh kulit. Dan lain-lain lagi daripada sifat-sifat yang terpuji. Lain-lain lagi daripada sifat-sifat terpuji. Banyaklah sifat-sifat terpuji itu. Barang siapa benar-benar teguh merasa di hatinya dengan sifat-sifat tersebut, maka itulah tanda ia termasuk dalam golongan nafsu terpuji itu, iaitu nafsu malhamah. Jika kita ada salah satu ataupun beberapa sifat daripada sifat-sifat tadi, itulah tanda kita tu berada pada nafsu malhamah. Itu kita sendiri ada so pun termasuk, ada banyak pun termasuk. Tu dekat setengah. Ni pula ni pula suku tak jadi. Dia tak so. Kalau ada so tak apa dah. Dia nafsu malhamah ni, kalau orang nafsu malhamah sengih semua. Sebab dia tak ada susah. Sebab dia tengok semua tu daripada Tuhan. Dia maknanya kalau dunia ni, mana kehidupan dunia ni ibarat Tuhan duk main goyah kulit. Dia berkati. Cerita-cerita Tuhan duk berlakon tu buat cerita tu dia berkati. Apa kau buat gapo kita ni? Salah. Kau
ngamisi, ngap-gapo, ngaskar, ngapolis. Tapi bagi orang nafsu ni, bagi dia tak ada bagi sebab semua tu qada Allah SWT. Bila Tuhan janji maka akan berlaku. Begitu juga pemulihan daripada kami. Siapa janji untuk pulih. Dia bukan sebab obat, tak ada. Dia benda ni semua ni asali siap berlaku dah. Sebab dulu banyak cerita. Dulu cerita taun. Lepas tu hak zaman Zamrud kena ketik nyamuk dulu mari Malaysia jadi Edis. Zaman Edis ada dulu tak? Hak dulu pada taun Edis tu kau tu kusta. Dulu pada tu malaria. Enggak duk mana habis. Kau tak ada nyakit? Ada. Cuma tak glamour. Lain glamour COVID. Tak? Zaman dia glamour COVID. Kau mana? Sebab gap-gap dia berubah sebab manusia tak tetap. Tak? Sebab zaman dia lagu ini Zaping Sahu. Tak? Lepas tu lagu apa lepas ini Zaping. Lagu tradisional. Tak? Lepas tu lama-lama berubah lagu Giko lagu rock. Pekat rock tu sampai rock lagu rock lah, slow rock lah, rock lah. Rock lama-lama jatuh ke rap. Kau mana? Ni lah gitu lah. Begitu juga dulu. Kusta, malaria, Edis, wabuk belakang tu. Lepas tu jatuh kau kahwin. Banyak istilahnya wabuk. Bila wabuk, Nabi kata wabuk ni dibawa oleh satu jenis iblis. Mana satu jenis iblis ni kerja dia membawa wabuk. Bila ayat Nabi ayat iblis, untuk amat iblis tak lain tapi dia kena ngatik banyak. Ngatik banyak iblis lain tak nanti kau buat vaksin. Vaksin salah satu daripada usaha, tapi cara hak dapat Nabi ayat tu mana kena ngatik banyak sebab iblis hak bawa. Jadi kita tambah tuai dia tak marilah kau buat sebab pembawa tu iblis. Vektor dia tu iblis. Virus tu anak je. Tu kena faham. Tak? Ni kita buat kau tu kau ni buat ngakak kita. Dia betul-benar kalau Tuhan nak bui. Kalau COVID ni sebab dia virus, kalau Tuhan nak bui tidak memadai dengan pakai emas, tidak memadai dengan jarak sebab dia virus ni lebih halus daripada debu. Maknanya boleh terbang ke mana saja. Bila hinggap baju, kita sedut. Dia boleh terkakak dengan sedut teh nafas kita. Bila dia hinggap baju, kita sedut dengan apa? Kerana dia terak ni, dia boleh terus masuk dalam jasad kita. Maknanya kalau mengikut istilah pengajian, kalau kira faktor fenomena fizik gitu, maknanya habis dah orang mati. Tapi apa? Tidak semua orang mati. Ada yang mati, ada yang sakit, hidup segar molek pada. Ada orang dua vaksin pun kena COVID lagi pada. Kau mana? COVID pun sedih juga. Dulu COVID-19. Tak? Tukar ke virus apa? Lambda. Tak? Lambda. Kau mana? Lambda, hot terbaru lambda dia. Lepas tu, dia ada dua tu. Delta. Penat kata habis. Simbol-simbol Latin tu. Omega lambda. Lambda dia lagu tu. Dia tanda kalau ngaji fizik. Tanda gelombang. Tak? Lambda. Lepas tu apa ni? Delta segitiga. Tapi dia del. Dia tulis kan del. Del gitu. Boleh lah. Nak tahu alpha, ke gamma, ke beta, ke epsilon, ke neutron, ke banyak lagi. Pendek kata, nak tahu habis istilah boleh. Sebabnya benda tu, virus ni, dia selalu berubah betul. Sebab dia tu, dia menghampiri. Sebab dia tu menghampiri bentuk ke dia tu mengikut susunan molekul DNA. Kalau kacau sikit pada DNA dia. Nak ayat.
Maknanya kalau kena kita kira tu habis dah rakyat Kelantan kena. Well, tapi apa hak kena tu kena hak dak. Pasal kita orang beriman pasal tu hai janji dah kena pegang. Negat dak pegang hak putih. Hak Islam tu kena pegang dulunya hak iman tu pegang dulu. Baru nak pegang hak zahir. Sebab dia wallahu tu kata wallahu zahiru wa batin. Zahir dan batin. Tuhan tu awaluhu wa akhiruhu. Mana kena pegang hak Tuhan dulu awal-awal. Hak dunia tu akhir-akhir. Kena pegang batin dulu baru zahir. Ni balik dia pegang zahir dulu baru batin. Ya. Kebanyakan orang-orang yang supiah daripada orang-orang awam yang dahulu-dahulu adalah terdiri daripada golongan ini. Banyak orang sufi zaman itu, patut nenek kita zaman itu, banyak yang tergolong daripada golongan nafsu malhamah. Jauh tu zaman itu hidup sekapung supaya adik-beradik ya. Dia dia aku ambil nak makan. Pasal nafsu dia tu malhamah. Nafsu dia tu nafsu manusia yang sebenar. Jadi bila manusia berfikir mana dia cara kepentingan manusia yang lain sebab dia manusia. Masalah nak aku nak mana ni tubuh yang manusianya. Hakikat nafsu tu binatang ataupun setan. Tu keadaan kita lah ni. Bila dia ada kuasa, dia yang betul. Orang lain salah. Tak? Walaupun dia tu salah. Apa betul? Pasal nafsu dia tu nafsu setan ataupun binatang. Minta tu saya jauh kau begitu. Mereka baru boleh dinilai atau disifat dengan ahli syurga. Nafsu malhamah ni lah orang yang mula-mula capai kepada peringkat ahli syurga. Kerana mereka diibarat sebagai tuasa. Sebab dia ibarat tuasa yang tetap tahan dan tidak boleh berkarat lagi. Sebab tuasa ni mahal. Tuasa ni mahal tak? Tuasa jetih pun nak tercicing patah sikit-sikit RM70. Ya. Walaupun dia tidak semahal-mahal tapi dia tu telah mahal. Mereka dalam martabat ini boleh dikatakan baru memulai masuk ke sempadan makam wali. Yakni mereka kerap kali baru mulai mencapai pano yang menghasilkan rasa makrifat. Maknanya nafsu malhamah ni orang yang mula-mula dapat syuhud ataupun makrifat kepada Allah SWT. Biasanya permulaan ni makrifat dia tu pada tauhidul af'al. Mana mentauhid pada perbuatan Allah SWT. Mana dia tengok Tuhan tu berbuat pada tiap-tiap sesuatu tanpa sebab. Kalau kita duk iktikad Tuhan buat setiap sesuatu. Mana memang setiap sesuatu ni berlaku tanpa sebab. Semata-mata Tuhan ya berbuat satu-satu. Walaupun sebiji debu bergerak pun Tuhan ya menggerakkan, bukan debu bergerak. Mana dia tengok perbuatan Tuhan tu satu-satu pada setiap makhluk. Tak ada sebab. Bukan sebab angin pokok bergoyang tu. Angin berhembus pun Tuhan yang menghembus. Pokok bergoyang pun Tuhan yang kocok. Daun luruh bukan buat tak pokok bergoyang. Mana daun luruh pun Tuhan yang meluruhkan. Satu-satu. Tak ada sebab. Tuhan buat ni tak ada sebab. Begitulah penglihatan orang yang sampai kepada makam tauhidul af'al. Mana mengasah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mana kerap kali sebabnya tidak sama-sama juga. Tapi kadang-kadang tu mari panjang juga sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun lepas tu dia hilang. Kadang mari mentah seminggu 2.
iles seminggu dua. Iles tahun dua mari pula bulan dua. Dia gila-gila sebab dia tidak boleh tetap lagi. Jadi suhu pun tidak tetap. Tapi dia tu dia wali dah. Mana jika dia mati pada saat itu maka dia tu dikira orang yang sampai kepada tauhidul af'an. Maknanya tauhidul af'an ni ainul yakin, rijah ainul yakin yang permulaan maknanya dia tu berhak untuk memasuki syurga. Maknanya jamin ni syurga tu ada. Padam dia tak ada kikok kan. Oh. Dia tak ada kikok kan. Menghasilkan rasa makrifat dan hakikat. Kerap kali baru mula mencapai pano yang menghasilkan rasa makrifat dan hakikat. Pano-pano ni sebabnya dia melihat Tuhan berbuat pada tiap-tiap sesuatu. Bukan kita. Tuhan buat. Betul-betul Tuhan buat. Tak ada sebab. Kita ni sepuluh kulit betul-betul. Seolah-olah tak ada ikhtiar kita. Memang lagi. Dia tengok dekat dia syuhud mana. Tak ada ikhtiar usaha daripada makhluk. Dari syuhud. Kalau dalam zahir ni kita kata tak ada ikhtiar manusia tu jadi Jabariyah. Tapi dalam syuhud dia tengok tu dari syuhud dengan mata hati dia. Dia lain. Kalau kita kata ni kita tengok dengan fikir akal dia lain. Mencapai pano yang menghasilkan rasa makrifat dan hakikat. Dia rasa tu wujud Allah Subhanahu Taala tu pada perbuatan, pada hakikat ataupun syuhud, dinamakan dengan syuhud. Tetapi belum begitu teguh dan kejak kerana mereka itu dalam martabat ini masih ada kemungkinan akan lenyap kembali segala sifat-sifat terpuji bagaimana disebut tadi. Mana sifat-sifat terpuji, mana syuhud tadi, makrifat pada Tuhan itu kadang-kadang akan hilang sebab dia belum teguh lagi sebagai seorang wali yang kekal. Maknanya makam wali dia tu belum kekal lagi, semuanya main naik turun. Masih ada kemungkinan akan lenyap kembali segala sifat-sifat terpuji bagaimana disebut tadi, dan kemungkinan hilang lenyap pula rasa makrifat dan hakikat daripada hati. Dia hilang, kadang akan hilang. Maknanya dia kena buat mujahadah. Maknanya dia boleh jatuh, maknanya sebab dia nafsu melhamah ni tara. Kalau makam dia jatuh pada 50% ke bawah, maka dia akan jadi orang awam. Jika dia kuat ibadat, kuat mujahadah, dia boleh naik kepada derajat wali. Dia lagu tu. Di mana tu ada nafsu melhamah ni nafsu separuh wali ataupun bergelar orang soleh. Dia lagu tu. Setakat tu ahli nafsu mutmainnah ni minggu depan. Apa-apa pertanyaan? Tak ada tanya. Dekat. Ada yang pertama lah. Nak tanya, sah ke buat solat kalau kain semaya kena air mani atau air mazi? Kalau air maning tu sah sebab air maning tidak najis. Kalau air mazi tu najis. Air mani hak tu mula-mula dia pekat. Mana putih supaya berah. Hak tu air mani. Air mazi ni dia putih sina macam gel ke kena dekat. Hak tu mazi, hak tu najis. Hak tu biasanya selepas mani diikuti dengan mazi. Hak tu ditakuti. Kita tengok kena air mani tapi pada air mani itu ada juga mazi. Walaupun sedikit tetap najis. Jadi
Kalau mani hukumnya kalau mani itu tidak najis, tapi kalau mazi itu najis. Jadi sebagai ingat atau beringat sebab dalam ibadat ni bila kena mani itu ibarat kita kata macam kena ada juga mazi pada mani itu, maka lebih baik kita kira kain saat najis lebih baik anggap untuk selamatkan kita. Tapi hakikatnya mani tidak najis, mazi itu najis. Gitu. Mani ini mengering, air yang mengering pada mani. Kalau kita katakan baik pelicin. Baik pelicin. Tuti. Duit dividen atau duit riba buat bayar sama boleh atau sama tu atau ikut SOP COVID boleh ke? Boleh. Apa? Sudah boleh Gu dia kok. Gu dia. Jangan guna untuk makan. Jangan guna untuk makan. Jika kita kesempatan tu kesempatan macam mana pun jangan guna untuk makan. Sebab bila makan akan jadi darah-darah, akan dibakar kita di akhirat. Jadi jangan guna untuk makan. Cara kaedah pertama untuk selamat. Masalah lain tu misalnya kita kesudukan duit nak bayar bil telefon boleh. Bukan halal tapi boleh kerana tidak membawa pada lekat pada tubuh kita. Nak bayar apa? Parok kereta tayar tu isi. Ada. Nampak setir. Kena boleh tukar. Tapi hakikatnya kalau kita kuat agak, kalau kita kuat email bakal dah dapat saya makan duit ni. Tapi guna untuk berfaedah kalau ya. Selain daripada makan ni ataupun selain daripada makan ni tempat ibadat ataupun rumah. Jangan letak atas tiga ni. Sebagai langkah pertama jangan letak atas rumah, tempat ibadat ataupun makan ni. Sebab benda ni akan membawa kesan kepada akhirat. Hal lain tu kesan ke akhirat tapi kecil. Mana kalau kita nak bayar kata kesuntukan duit, nak bayar BAP ke, SAME ke ataupun asyurakat tu tak boleh buka kita lain. Tak boleh. Beli kalau beli minyak tak apa. Sebab dia habis. Bukan tak apa tu boleh dak. Maknanya pada ikhtiar tu mana dia duduk pada manfaat dengan tidak. Tapi kalau pada rumah ibadat makan ni atau bawa kesan pada siapa kat akhirat. Dia macam tu. Masa beramal kepala otak duk fikir benda lain lagu mana nak buat Ustaz? Lagu mana nak buat? Tu buat kerja dulu. Apa kita nak buat tu buat dulu baru buat amal ibadat. Selesai satu. Selesai masalah dunia dulu baru buat ibadat. Tapi kalau keadaan kita dah memang macam tu, maka masa buat ibadat tu paksa lah. Paksa hati tu mengingat Allah Subhanahu Taala. Maknanya contohnya kalau kita masuk semaya, macam baca Fatihah panjang, kita selalu lalak, maka ingat jawab Tuhan dari semaya tu ataupun kita ingat dari setiap bacaan kita tu kita ingat Allah. Gitu. Bila setiap bacaan kita tu kita ingat Allah. Siapa sudah. Ini soal dia orang lain boleh tak? Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu laduni? Adakah ia berlaku pada ahli tarekat sahaja? Dia laduni ni tidak berlaku pada ahli tarekat sahaja. Syarat nak ilmu laduni ni sifat nafsu. Mana kita belajar saat ni namanya laduni ni duduk pada ilham malhamah. Dia berlaku pada malhamah jaga-jaga. Laduni ni berlaku juga pada malhamah. Jaga sekali. Mana setahun sekali, dua atau 2-3 kali. Kerana sifat malhamah ni dia banyak ilham. Laduni ni berlaku terkadang-kadang. Tapi apabila naik kepada nafsu mutmainnah, wali tetap, di situ maknanya pembuka ilmu laduni ni banyak terbuka. Ataupun dia panggil ilmu pembuka sebenarnya ilmu laduni
Mutmainnah tu bagus. Sebab mutmainnah tu wali tetap. Dia berlaku pada kesucian nafsu. Benda tu sifat nafsu kita. Bila suci dah akan berlaku lah benda tu. Lagi Betul ke apabila seseorang berada pada tauhidul af'al, asma sifat dia tiada kesedaran dengan makhluk? Tu dia panggil panah. Makhluk dia sedar, tapi Tuhan tu dia terlebih sedar. Dia nampak makhluk, tapi Tuhan terlebih jelas. Bagi mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala terlebih jelas. Mana makhluk dia tengok. Cumanya kesedaran dia pada makhluk tu menghampiri sifat. Sebab dia tengok tu dengan hakikat. Maka dia tengok hakikat makhluk ni kosong. Jadi hak betul-betul yang ada, yang wujud hanya Allah SWT. Yang kuasa pun dia nampak Tuhan. Kalau tahu dah apa, dia tengok setiap perbuatan tu Tuhan belaka berbuat. Jadi kat asma dia tengok setiap yang bernama tu milik Tuhan, asal daripada Allah SWT. Begitu juga tahu dah sifat, maknanya setiap yang bersifat tu adalah daripada sifat Allah SWT. Maknanya dengan kata lain meliputi Allah SWT tu pada tiap-tiap sesuatu. Bagaimana kita belajar usudi tu. Maknanya kita belajar usudi tu meliputi Allah SWT tu pada tiap-tiap sesuatu. Sebenarnya ayat hakikat tu. Cumanya kita iktikad secara zahir. Sebenarnya pada hakikat bila kita tengok melalui syuhud ni, Tuhan tu pada tiap-tiap sesuatu. Makhluk ni kosong. Tak ada, kita ni ibarat kosong. Supaya dah kering. Jatuh satu pokok tu ikut angin ikut mana, kau tu je lagi. Tapi tak boleh nak wayak gitu dalam zahir. Sebab dia masuk akal. Dia kena berdalil. Tapi bila tengok hakikat, dia tak ada akal. Dia terus pada hati. Maka bagi orang yang sampai pada syuhud, begitulah pandangan dia. Mata hati dia tu melihat. Sehingga dia tak nyata makhluk kerana nyata Allah SWT. Panah-panah ni kerana mata hati itu hanya menilik kepada Allah SWT. Mana hati kita ni dia je permulaan masa kita orang awal. Mata hati kita ni melihat pada makhluk. Mata yang menilik kepada Allah Ta'ala ni buta. Bila sampai kepada dia wali, mata yang menilik kepada makhluk jadi buta. Mata yang menilik kepada Allah Ta'ala itu buka. Jadi hanya wujud Allah Subhanahu Ta'ala. Bila hanya wujud Allah Ta'ala tu dikatakan panah. Tapi bila sampai kepada derajat kamil, kedua-dua mata tu terbuka. Jadi dia melihat makhluk dengan nisbah makhluk, dia melihat Allah SWT pada jalan hakikat dengan nisbah Allah SWT. Maknanya dua wujud yang berlainan. Dia tengok tu dua wujud yang berlainan. Wujud pada bayangan bagi makhluk dan wujud pada hakiki Allah SWT. Lagi-lagi. Assalamualaikum Ustaz. Kalau zikir dengan ayat Quran, baca laju sampai baca ayat tak jelas, baca boleh tak? Baca ayat tu boleh. Bila masuk bab zikir boleh. Mana kita mengulang-ulang perkara yang sama. Dengan kata laju tak ada masalah. Sebab dia masuk dalam hukum zikir, bukan hukum bacaan. Kecuali dalam semaya tak boleh. Dalam semaya walaupun kita sentiasa baca tak boleh. Sebab hukum semaya tu hukum tajwid ataupun hukum bacaan tu dia tak boleh laju. Dia zikir lain. Dia semaya lain, puasa lain, zakat lain, haji lain, teguh zakat berapa lain. Zikir lain pula. Zikir dia bermula pada zikir. Zikir ni daripada lisan, kata kita pegang akal, dekat lisan hati. Lepas tu dia pada sir, nur, anwar, asrar dan seterusnya. Dia subjek lain pula. Tak boleh kita nak ambil subjek semaya nak pergi bahas atas zikir. Ataupun nak ambil subjek baca Quran nak pergi bahas atas zikir. Sebab zikir dia jalan lain. Zikir dia bermula pada zikir. Lepas tu akal. Lepas tu
keluar waridat nur anwar asasir serusi berusi sapa kepada tertinggi, sapa kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Perjalanan zikir lain, perjalanan semaya lain, perjalanan baca Quran lain, masing-masing dengan jalan masing-masing. Kita tak boleh nak ambil hukum Quran nak bahas atas zikir, ataupun nak ambil hukum semaya ke bahas atas zikir, ataupun nak ambil hukum zikir ke tak ada semaya penuh jalan. Masing-masing ikut kena jalan masing-masing. Ikut jalan masing-masing. Lagi. Tak ada salah. Ada ni. Ada. Dua. Outline. Outline. Sik. Tanya tu. Kata sekolah tak ada. Just macam kata mega mendor mega. Kata orang ni mega. Macam hidup wali atau orang ni mega tu. Macam sekolah ada. Tu dia berkata pada rezeki. Kodak-kodak. Bukan sekul tak sekul sebenarnya. Kodak-kodak. Orang ni Tuhan telah kodokan dia ni bila mega. Tuhan telah kodokan dia. Mega jaya. Hidup. Kawan ni tak boleh mega. Janji dia tak ada pada mega. Tu dia mega juga. Tak jadi. Tapi bila dia buat muka lain, Yesus aja. Tak. Sebab buat kita nak mega sorang di rumah pun gagal. Orang lain mega pak orang nak sunyi je. Pasal sekem dengan dia. Pak tu sekem dengan dia. Kita tak boleh. Tapi dua pun rambat kan. Selamat sodek kita. Tapi dua ni tangguh. Kau kan nak? Tu kalau nak nikah dua kena buat rumah tu pun besar. Tak? Benda dia tak kita dia tahu rumah dia dah tahu apa dah. Sebenarnya kodak-kodak Allah Subhanahu Taala dia tak serupa. Tapi kita tak tahu kodak-kodak tu kita kodak kau kan. Tak. Ada tu ya. Tak gitu boleh nak ni kepak belakang. Dia tidak kodak-kodak. Ada jadi, tak ada. Azali. Mana pada azali ada, jadi. Pada azali tak ada. Dia tak ada sekung. Kodak-kodak asal. Setiap sesuatu yang buat tu telah ditetapkan dah. Cumanya penetapan tu ada atas kita ke tak ada. Kalau ada atas kita panggil sekung. Kalau tak ada atas kita panggil tak sekung. Hakikatnya jangan percaya kau sekung tak sekung. Hak atas dulu. Hak atas ni menyebabkan sekung tak sekungnya. Hak tu kan. Kata eskong boleh guna. Kata eskong boleh guna. Sekung. Enggak. Pakai kata eskong tu boleh guna. Boleh guna. Lagi. Pak tutup ni. Macam asin lah. Kalau kita dah tahu dia mendarat kan. Tapi akidah kita kan kalau macam kita yakin dengan benda tu mendarat. Yakin mendarat kata jatuh hukum perkara atas kita untuk buat. Mana kena lari. Kita yakin benda tu mendarat. Mana kita baca, kita selidik, kita gapo. Ya, tengok negara-negara lain kita yakin benda tu mendarat. Maka wajib kita menjawab. Tak boleh sebab tak boleh mendaratkan diri. Ada negara lain agama mendaratkan diri. Tak ilmu satu perkara tak ilmu. Bagi orang ilmu dia tak apa. Tak apa. Tu dah kata lepak Rabbana hatta yakin semua kita dengan yakin. Maknanya setiap perkara kita nak buat tu kena ada hubungan dengan agama. Dia atas keyakinan kita. Tak ikut orang buat. Keyakinan kita pada Tuhan itu mana. Lagi. Macam kita yakin benda tu jadi mudarat, ada etikot kita ke mana tak? Tak boleh buat lah.
kata yakin enggak? Macam etik kok. Etik kok lah tu, yakin tu etik kan? Ya. Apa? Tak apa. Dari Beli cocok diri. Payah. Sepasok beli tiga saya cocok. Nak hidup nak mati. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Nak hidup nak mati. Pokok tiga. oh. Lagi. Lagi. Kali nafsu Pak ini. Nah, tanya lagi. Coba ya roti aja kan? Agak bayar roti. Boleh juga. Tanah. Dan itu ya, utama yang awak makan buat tempat ibadah, buat rumah. Lain-lain itu tidak dikatakan halal, semuanya harus buat. Mungkin kita nak lepas kita saja. Benar. Ada tak tu eh? Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اللهم اني اشكر من جعل الجماعة استغفر الله العظيم من لا اله الا هو ياتي شر ان شاء الله من تفوز من لا ايمان اللهم اكرمني بلاك حرمك واني بلاك عمر من الحميد اللهم صل وسلم اللهم صل وبارك نور على نور بين نور وجهه سر نور الانوار صلى الله عليه وسلم محمد اللهم بارك محمد على وجه محمد على صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله فيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين.